الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencipta kita, memanjangkan umur kita dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan itu sentiasalah dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan lagi nikmat kurniaannya kepada kita semua. Dan insya-Allah pada malam ini kuliah Masjid Abidin ingin meneruskan lagi huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Dan kalam hikmat yang ingin disambung huraiannya ialah masih lagi kalam hikmat yang ke-248 yang berkaitan dengan panduan untuk menghadapi godaan dan tipu daya syaitan. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, tidak ada makhluk yang lebih rendah dari syaitan. Dan andaikan Allah tidak menyuruh kami berlindung kepada Allah daripadanya, nescaya saya tidak merasa gentar sama sekali daripada syaitan. Jadi Abu Sulaiman Ad-Darani ini merupakan salah seorang tokoh besar ulama tasawuf zaman awal dulu. Jadi berkenaan dengan perkara ini, dia kata makhluk yang paling hina sekali, rendah sekali, setan lah. Jadi andai kata Allah Ta'ala ni tak suruh kita minta berlindung kepada Allah, maka dia kata tidak takut, tidak gentar sama sekali kepada syaitan. Jadi ulama tasawuf nak mengajarkan kita supaya dalam menghadapi syaitan ini jangan kita takut ke dia. Kita perlu meletakkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila berdepan dengan syaitan ni, kita tidak disuruh untuk takut ke dia lah. Sekalipun Allah Ta'ala beritahu kepada kita banyak sekali kelebihan-kelebihan dia, kekuatan-kekuatan dia tu, tapi dia ada kelemahan dia, dia ada kekurangan dia. Jadi kita diperintahkan supaya minta berlindung dengan Allah, takut kepada Allah dan minta perlindungan Allah daripada tipu daya syaitan ni. Dan jangan takut ke dia, sekalipun dia memiliki kelebihan-kelebihan yang mengatasi kita. Baik, jadi syaitan ini dari satu segi dia banyak kelebihan dia. Memang dia memiliki kemampuan, kepintaran. Tetapi kepintaran itu tidak semestinya menjadikan seseorang itu lurus perjalanan dia. Cerdik aspek lain, betul aspek lain.
Saya begini, sementara mari kita litah teringat sikit. Kebetulan ada orang minta beri sedikit komentar berkenaan dengan baru-baru ni saya ada mengadakan diskusi sebuah kitab yang dikarang oleh seorang ulama Azhar, Syekh Muhammad Rabi' Al-Jauhari. Masih ada lagi. Orangnya merupakan salah seorang tokoh ulama Azhar lah. Jadi dia mengarang satu kitab. Kitab yang apa nama, ada beri nama Ta'wilus Salaf li Sifatillah. Ta'wilus Salaf li Sifatillah, iaitu golongan salaf yang terdahulu, ulama-ulama Islam mereka awal dulu, 300 tahun yang pertama dulu tu, mereka melakukan takwilan terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala, yakni ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, iaitu yang merujuk kepada mutasyabihat lah. Maksudnya Syekh ini telah karang satu kitab nak menjelaskan bahawa ulama-ulama salaf terdahulu mereka juga mentakwilkan ayat Al-Quran dan juga hadis, dan itu di satu kitab. Jadi yang mendorong dia, ni saya cerita belakang sikit lah, tarik ke belakang sikit, sebab takut jadi tergantung. Yang mendorong Syekh ini ditulis kitab itu kerana tersebarnya kitab-kitab, terutamanya karangan-karangan daripada Syekh Ibn Taymiyah dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang dianggap sebagai, yang dikira sebagai tempat rujukan utama bagi faham yang sedang cuba dikembangkan pada hari ini, yang kita lebih kenal atau dikenali sebagai Salafi Wahabi. Itulah dua rujukan penting. Jadi dia kata yang mendorong dia tu kerana tersebar, terutamanya apabila kerajaan Saudi Arabia ni mula menjadi kaya kerana penemuan minyak lah. Penemuan minyak jadi kaya, banyak harta. Jadi dengan harta tu dia telah menggunakannya untuk mempromosikan pemikiran yang berkembang di sana lah, iaitu pemikiran Salafi Wahabi ni. Jadi dia menggunakan kewangan itu, dia pam duit ke situ ke sini banyak lah. Jadi selepas tu, kata pengarang kitab ni tersebar di Mesir ni, kitab-kitab Syekh Ibn Taymiyah dengan begitu banyak sekali. Bahkan orang-orang yang pergi Mekah tu diberi secara percuma. Kan ada ni, piti banyak. Jadi boleh cetak kitab, boleh bagi elang, boleh bagi ni. Jadi benda tu tersebar dengan cepat, sehingga sampai ke tangan dia tu satu kitab yang dikarang oleh Syekh Ibn Taymiyah, namanya Kitabul Iman. Ini pun satu hal juga. Memanglah Syekh Ibn Taymiyah tu ada kitab yang dinisbahkan kepada dia, panggil Majmu'ah Fatawa. Apa benda makna majmu'ah ni? Ni pun kita sebut gini pun ada orang yang buat bolong. Buat bolong. Dia kata kita ni tak jelas. Tak ada pun kitab tu, dia kata ada kitab Majmu'ah Fatawa. Kita nak khabar gini lah. Mana-mana kitab yang dikarang oleh ulama atas nama majmu'ah tu, Allah merupakan himpunan kitab-kitab kecil. Betul panggil majmu'ah. Seperti apa Majmu'atul Rasail oleh Syekh Sulaiman Zuhdi contohnya. Himpunan risalah-risalah yang dikumpulkan. Maksudnya dalam tu ada risalah-risalah kecil-kecil dikumpulkan. Banyak lagi lah kitab-kitab majmu'ah ni. Antara Majmu'ah Fatawa tadi tu, iaitu fatwa-fatwa Syekh Ibn Taymiyah tu dikumpulkan. Fatwa-fatwa kecil dia tu dikumpulkan sehingga jadi satu himpunan. Imam Ghazali pun ada Majmu'atul Rasail dia tu, lil Imam Al-Ghazali.
himpunan risalah-risalah ataupun kitab-kitab Imam Ghazali yang dikumpulkan kecil jadi terkumpul jadi satu. Jadi sebenarnya di dalam tu terdiri daripada kitab-kitab kecil, banyak kitab, tapi dikumpulkan menjadi majmuah. Jadi nak kabarnya berkait dengan Syekh Ibn Taimiyah ni, memang dia ada kitab itu, Kitabul Iman, memang ada kitab suku dan dicetak suku. Tetapi telah dikumpulkan oleh sesungguh pihak menjadi Majmu'atu Fatawa, Majmu'ah Fatawa Syekh Ibn Taimiyah. Tak apalah. Tapi kalau kita nak kabarnya, ada orang kata kita ni macam terbabah sinilah. Tak ada kitab tu kata, ada Majmu'ah Fatawa aje. Kita nak khabar bahawa kena faham majmu'ah tu apa benda. Majmu'ah ni himpunan kitab-kitab tu. Maksudnya dalam tu ada kitab sebanyak tu dikumpulkan. Ghazali pun ada benda ni. Majmu'atul Rasail dia. Dia termasuklah Syekh Ibn Taimiyah ni. Jadi di sesungguh tempat kitab-kitab kecil-kecil tu dicetak secara terasing, dicetak sutir-sutir. Ni kita dicetak secara terasing, terpisah. Gitu je, tak ada masalah apa pun. Tapi buat bonok dia orang. Nak kata apa? Jenis wahib bonok. Jenis wahib bonok. Nak kata apa? Okey, tak apalah. Jadi saya nak beritahu bahawa pengarang kitab itu tu bila sampai kepada dia karya-karya itu tu dia baca dan dia itu menjadi sebab dia tulis kitab tadi tu. Kerana Syekh Ibn Taimiyah ini termasuk orang yang kuat menentang takwil. Dia tolak 100% takwil. Sekalipun dia sendiri langgar petua dia sendiri. Dalam beberapa perkara dia sendiri melakukan takwil. Dalam keadaan dia bersuara tak boleh takwil, melarang takwil, bahkan memburukkan takwil ini. Tapi kita kena sedar dia sendiri dia langgar dia cakap tu, dia kata tu. Dan dalam kitab itu dinyatakan. Baik, isunya begini. Isunya ada orang kata saya ni mengkritik Ibn Taimiyah. Memang kita ada sebut. Kita ni memang tidak layak nak banding Syekh Ibn Taimiyah tu, kita bukan orangnya, bukan tandingannya. Tetapi kita hanya menukilkan ulasan-ulasan, penjelasan-penjelasan yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama yang sezaman dengan dia. Tu je. Jadi mungkin dia dengar sekerak abang kali, dia kata saya kritik. Dengar dah habis gaduh, gaduh nak camik. Dengar habis dulu. Nak kata apa jenis baka gaduh gini? Jadi saya memang ada menyebut tentang perkara itu, tapi itu hanyalah sebagai menukilkan apa yang sudah diulas oleh ulama-ulama terdahulu. Maka salah satu yang saya sebut, yang orang anggap saya mengkritik lah, tak apalah nak anggap gitu pun. Tapi hakikat sebenarnya saya hanya menukilkan apa komentar yang diberikan oleh beberapa tokoh ulama, termasuklah Al-Imam Az-Zahabi, orang yang hidup sezaman dengan Ibn Taimiyah tu, dan memang orang yang layak nak kritik dia tu. Ulama besar setarah dengan dia lah, letak setarah lah, sezaman dengan dia. Jadi macam mana dia kritik? Dia kata mula-mula dia memuji Ibn Taimiyah. Pekat awalnya dia kata memang orang ni orang yang pintar, orang yang bijak. Tetapi setelah terbongkar sedikit demi sedikit kepalsuan dia tu, masalah dia tu, dia mula menolak dia. Mula mengkritik dan menolak Syekh Ibn Taimiyah. Jadi ada sekelompok ulama yang puji Syekh Ibn Taimiyah, tu biasalah. Tapi ada sekelompok ulama yang menolak terus. Ada sekelompok ulama pekat awal dia puji. Tetapi bila pecah bur ke dia tolak. Termasuk Al-Imam Az-Zahabi ni. Jadi saya sebut benda tu. Jadi apa yang saya sebut tu sebenarnya hanya menukilkan apa yang dilakukan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam salah satu karya dia. Okey, baik. Cuma saya nak kabarnya gini ya. Orang lain tak mau panjang. Inti-inti tak mau cerita panjang. Cuma kita nak beritahu sikap. Kita nak cakap apa sikap. Ulama-ulama besar, khususnya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah lah, mereka ni bila tak sependapat dengan orang, tak sejuang dengan orang, tak setuju dengan orang, tak saliran dengan orang, kebaikan dan kelebihan orang mereka tidak nafikan. Mereka tidak nafikan. Sekalipun dalam kes tu dia tolak, tidak setuju, dia bantah, tidak saliran, tapi kebaikan orang tu, kelebihan orang tu dia tak nafikan.
Itu sikap ulama dulu. Tak macam setengah ulama kita hari ni, minta maaf saya beritahu, hak ketara sangat yang menimbulkan ragam-ragam begini ni daripada kelompok-kelompok Salafi Wahabi lah, terutama yang ekstrim. Tapi tidak semua, jangan kata semua pula. Ni yang ekstrim-ekstrim ni. Kelompok-kelompok ni kalau tak setuju dengan dia tak lah mentah-mentah huduh lah ke. Kalau setuju dengan dia, hak tak cerdik mana jadi cerdik. Tapi kalau tak setuju dengan dia, hak cerdik mana pun jadi bodoh. Hari ini kita sealiran dengan dia. Dia akan puji melangit lah. Andai kata malam karang kita bantah tak setuju dah. Pagi esok dah bangun lagi. Jahat lalu dah kita. dah bangun tidur lagi. Jadi jahat lalu. Serta-merta. Ini watak kelompok. Al-Imam Asy-Syafi'i, salah seorang ulama mujtahidin, apabila tidak kenang ni, kelompok-kelompok ni tak kenang dalam banyak perkara lah, setengah mereka itu memanggilnya, meletakkan taraf yang rendah dengan panggilan-panggilan yang kita faham lah. Dia panggil PI tak sekarang, PI je, kita faham lah. Dia sebut nama-nama PI ni kalau tempat kita lah, macam orang kampung je lah, lebih kurang. Sebab begitu, bila dia tak kenang. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah tu, siapa yang tak kenal mujtahid Al-Imam Abu Hanifah, yang orang diperakukan tentang keilmuan dia itu pada zaman dia sampai sekarang pun orang tak beraku. Tapi oleh kelompok-kelompok ni, dia panggil itu kau nama jadi Abu Jifah. Tahu Abu Jifah? Abu Jifah ni bangkai. Tak nak marah orang, cerdik mana pun, alim mana pun, tak pakai lalu. Tak ada erti, tak ada harga lalu. Itu kau nama Abu Jifah. Panggilan nganying orang panggil. Bapak bangkai, dia panggil ke Imam Abu Hanifah, nak kata apa? Ni kelompok ni. Agaknya ni baka je bagaimana? Kerana ada baka, mana kini ada baka mereka ni, baka. Minta maaf saya kata ini kecenderungan ramai di kalangan tokoh-tokoh Salafi Wahabi yang ekstrim lah, tapi tidak semua. Tapi ramai hak model pasal ni. Watak pasal ni. Mungkin ini mari daripada mana? Mari daripada baka dia. Baka dia kat mana? Tengok baka awal dulu. Antaranya baka ni kita boleh tengok dari baka orang yang membunuh Sayyidina Ali. Baka yang mari situ. Siapa dia yang membunuh Sayyidina Ali? Abdul Rahman Ibn Muljam. Bagaimana saya nak kata baka itu tu, mari baka ni. Abdul Rahman Ibn Muljam ini orang yang ahli Al-Quran, hafiz Al-Quran, mengajar ilmu Al-Quran, ahli ibadah. Tapi bila sampai suatu tahap dia terkena pemikiran-pemikiran tak berapa sihat ni, akhir sekali dialah yang merancang dan membunuh Sayyidina Ali. Bayangkan Sayyidina Ali, siapa dia? Orang muda yang paling awal sekali masuk Islam. Natu Nabi SAW, natu Nabi, termasuk Al-Khulafa Ar-Rashidin. Termasuk Khulafa Ar-Rashidin, natu Nabi lagi, sepupu Nabi lagi. Orang paling pemuda paling awal masuk Islam lagi. Bahkan dia salah seorang yang termasuk dalam orang yang dijamin syurganya, dijamin. Al-Asyarah Al-Mubasyaruna bil Jannah. 10 orang yang Nabi kabur atas dunia ni ahli syurga. Nabi beri jaminan tu. Hak tu dah cancel dah tu. Jaminan Nabi, jaminan atas dunia ni 10 orang. Salah seorangnya Sayyidina Ali. Tapi bila siapa ke kelompok ni, model-model sama ni keturunan baka berfikir lah. Bukan baka nasab, baka pemikiran ni. Ketika dia bunuh Sayyidina Ali, ni sejarah cerita sikit lah. Nak bunuh orang. Bukan salah apa benda. Nak bunuh Sayyidina Ali ni dirancang kerana adalah sebab alasan-alasan dia tu. Alasan yang tidak dapat diterima oleh ulama-ulama kita ni. Tak nak terima. Dia rancang bunuh Sayyidina Ali. Nak bunuh Sayyidina Ali, baca ayat Al-Quran sekarang. Tak boleh wakil ke sekarang. Nak bunuh orang, baca ayat Al-Quran. Wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ni ada orang yang menggadai nyawa dia untuk cari redha Allah. Nak bunuh orang. Orang yang nak bunuh pula bukan sembarangan. Sayyidina Ali, cuba bayang. Betul tak otak tu? Betul tak cara mikir tu? Orang yang Nabi jamin syurga, mu nak bunuh, baca ayat Al-Quran pula. Tak kesakit tu cara mikir tu.
Kalau orang orang kampung mikir lebih kurang boleh apa. Nak khabar model mikir yang sakit. Baik. Saya nak timbulkan model ni, model dan Yud Abrahi, ia panjang uduh lah ke. Tak ada sikit baik orang dan Yud Abrahi. Perangai ni. Jadi bila dia ditangkap, Sayyidina Ali kerana setelah ditikam dengan senjata beracun tu, dia tak mati lalu. Makan masa beberapa hari sebelum dia meninggal. Tapi setelah dia ditangkap, Sayyidina Ali tanya dia, dah sebab apa nak bunuh aku? Apa nak bunuh aku? Baik, apa jawapan dia ni? Saya nak kawal baka ni. Dia kata, mu ni sejahat-jahat manusia atas muka bumi. Bila tak setuju angin dengan dia, orang baik mana sekalipun, natu Nabi, lepas tu orang dijamin syurga lagi, termasuk para syahidin, baik mana sekalipun dan tak sepala dengan dia, tak ada erti langsung. Manusia paling jahat atas muka bumi mu ni. Apa begitu? Ni model dah ni, model ni. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah jauh kita daripada semua ni. Lepas tu saya nak khabar, ulama-ulama dulu, kalau dia tidak sependapat dengan orang pun, dia tak setuju pun, bab baik orang, bab kelebihan orang, dia tak nafi. Ni dak ni model ni. Tak sepala je. Abu Hanifah, Abu Jifah dak sekarang, ya tahu. Tak ramai lagi lah. Ni model-model semua ni. Mana-mana yang ada model ni, iyalah. Model super lah. Na'udzubillah min zalik. Dah banyak lagi model-model lain, tak apalah. Baik. Cuma saya nak sebut sikit, mungkin bila Al-Imam Az-Zahabi menyebut kelebihan Syekh Ibn Taymiyah ni, bahawa orang yang pintar, orang yang bijak, kita kena faham bahawa yang bijak itu tidak semestinya lurus. Antara kebijakan, antara bijak dengan lurus ni dua benda yang berbeza. Bijak-bijak lah. Apakah setiap orang yang bijak itu dia lurus? Tak juga, kena tengok. Jadi nak kabarnya, Imam Zahabi sekalipun mengakui kebijakan, tetapi dia nampak aspek-aspek penyimpangan tu. Dia tak nafikan cerdik. Tapi ada orang, dia cuba faham, dia akui bijak, tapi kata tak betul pula. Seolah macam belawang. Ini cara mikir tak sihat belaka lah ni. Cerdik tak semestinya betul. Baik, kita nak beri contoh. Contoh mana? Contoh supaya kita tahu. Tapi ni contoh kasar sikit lah. Tapi ini sebagai bandingan aja. Kita cakap pun, saya ingat tadi, kita cakap bab ni tadi. Kebetulan cakap bab ni. Baik, syaitan. Kita ingat syaitan ni bodoh. Bodoh ke syaitan? Iblis ni. Dia ni guru malaikat. Tok guru malaikat. Guru. Malaikat berguru dengan dia. Dan nak kata dia bodoh? Nak kata dia bodoh? Dia cerdik lebih daripada malaikat lagi sebab dia guru malaikat. Tetapi pertama sekali sudah ditakdirkan Allah satu hal. Tapi kerana perangai dia, perangai sombong dia, perangai ujub takabur dia, dia tersesat dengan sebab itu. Bukan kerana cerdik dia tu, tapi kerana perangai uduh tu. Terbabah, terlaknat. Contoh gitu. Contoh lain kita ambil. Kalau kita tahu antara aliran-aliran yang menyimpang dalam Islam lah, terbabah, kita anggap terbabah. Sejauh mana terbabah, serah kepada Allah lah. Kita ni, mana-mana ahlul qiblah tu, kita anggap Muslim lah. Terbabah lah, kena kabarlah babah. Maka macam mana kedudukan dia, serah kepada Allah Ta'ala. Itu lebih selamat. Maka kelompok-kelompok Mu'tazilah ni, ada juga. Kita ingat, Mu'tazilah ni, ia tak ada ulama'. Kita tahu mazhab Mu'tazilah ni, mazhab yang babah lah. Mazhab yang menyimpang daripada Ahlus Sunnah. Cuma persoalannya sekarang, kita nak tanya, mereka ni tak ada ulama'. Al-Qadhi Abdul Jabbar, An-Nazam, dan ramai lagi tokoh-tokoh besar Mu'tazilah ni. Ingat orang ni bodoh-bodoh. Ingat kita pun, debu pun tak apa nak lekat. Bak cerdiknya. Tapi oleh kerana ada syubhah Mu'tazilah ini, syubhah Mu'tazilah, sehingga dia berpegang fikiran yang bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang merupakan pemikiran majoriti umat Islam yang Nabi suruh pegang, alaikum bisawadil azam, hendaklah kamu pegang pemikiran majoriti umat Islam ini ni. Maka terpaksalah tak diterima pemikiran mereka itu, sekalipun mereka cerdik. Cerdik bukan sebarang ulama-ulama ni. Baik, pengarang tafsir Al-Kasyaf, nak ambil contoh saja. Az-Zamakhsyari.
Bukan sebarangan. Kitab tafsir dia bukan kitab kecil. Tafsir Al-Kasyaf tu, karangan Zamakhsyari tu, kitab tafsir besar. Dan kita pun rujuk kitab tu. Ulama-ulama pun banyak rujuk kepada kitab Zamakhsyari. Tapi oleh kerana dia ada naz'ah sikit, kecenderungan kepada i'tizal, Mu'tazilah. Dia ada sikit-sikit pemikiran Mu'tazilah dalam bab akidah. Maka ditolak bahagian tu. Tapi kelebihan dia sebagai alim ulama pengarang kitab, orang tak nafi benda tu. Nak kabarnya gitu. Nak kabarnya yang cerdik ni, pintar ni, tak semestinya benda tu lugu. Maka ukurannya tadilah. Jadi kalau kita dalam mazhab, kau pegang pada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan mazhab yang dipegang oleh majoriti umat Islam. Yang Nabi kata tadi, alaikum bisawadil a'zam. Hendaklah kamu pegang dengan kelompok majoriti ini. Dan kenyataannya sejak dari dulu sampai sekarang orang tak soal benda ni. Bahawa yang menjadi majoritinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ambil contoh lain. Dulu Al-Humaini contoh. Al-Humaini. Kalau dulu kau alim-alim kita, lebah-lebah kita memang sanjung melangit lah. Al-Humaini ni ingat dulu tahun 80-an dulu. Rumah-rumah kau gambar dia besar ada. Ulama yang disanjung lah Al-Humaini. Kita ingat dia bodoh. Kalau tak silap saya, dia ada 9 PhD. Kalau tak silap saya, lebih kurang itu saya tengok. Tapi lebih daripada 1. 9 PhD dia dapat. Nak kata dia bodoh? Nak kata macam mana? Tetapi oleh kerana fahaman Syiah dia tu yang bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah dan sikap dia terhadap sahabat tak berapa bagus, kita tak terima lah dia. Sekalipun ada ahli-ahli lebah-lebah kita terima, kok ada dia lah. Tapi kita nak khabar, kita dah nak terima pemikiran tu, berpandukan pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab tokoh ini, apa tanggapan dia terhadap sahabat Nabi? Dia ada tulis satu kitab. Tak apa kita nak khabar, orang nak bakar tak mau bakar, ada orang lah. Tokoh ni dia ada tulis satu kitab, Al-Jumhuriyah. Kitab ni boleh didapati di kedutaan dia. Dan dikarang oleh Al-Humaini ni. Baik, apa dia kata tentang Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar? Dia kata, la'anallahu sonamai al-Arab. Moga-moga Allah Ta'ala melaknat dua berhala orang Arab. Yang dimaksudkan dengan dua berhala orang Arab tu apa dia? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dah kita nak terima mana gitu. Tapi nak kata apa? Ada ahli-ahli kita, lebah-lebah kita nak terima, Allah lah. Megatung gambar rumah, Allah lah. Tapi itu sikap dia terhadap Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dia lah anak Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dah kita nak terima pun Tapi nak kabarnya, kita ingat dia bodoh. Tidak bodoh. Tapi antara kecerdikan dengan luruh ni dua benda yang berbeza. Dua benda yang berbeza. Itu nak kabar. Jadi bila Az-Zahabi mengkritik, sebelum dia kritik, dia nyatakan orang ni memang orang bijak, tapi kemudian dia tolak, dia kritik, itu biasalah. Kenapa? Kerana dua benda yang berbeza. Kecerdikan dengan luruh ni dua benda yang berbeza. Tapi lah secara kasar gitulah lebih kurang. Jadi kesimpulan nak kabarnya bahawa saya dikatakan mengkritik, saya nak kabarnya saya hanya menukilkan saja kritikan yang dibuat oleh Az-Zahabi. Itu salah seorang yang saya sebut dalam memberi komentar terhadap kitab tu. Sebab kitab tu saya terjemah, saya beri komentar, saya beri ulasan, saya buat ta'liq dan sebagainya. Itu saya bentangkan balik lah. Balik kepada masalah asal semula. Baik. Zunnun al-Misri berkata, jika syaitan itu dapat melihat engkau dari arah yang dia tidak melihat kepada Allah. Ini syaitan ni boleh tengokmu, boleh tengok kita ni dari arah yang dia tidak melihat kepada Allah. Dia tengok kita tapi dia lupa kepada Allah. Syaitan tu. Dia tengok kita. Bukan dia tak kenal, Allah dia kenal, tapi dia tak tengok.
Sebab dia ingkar, dia tak tengok lah, dia lupakan lah. Kerana itu berlindunglah kepada Allah dari gangguan syaitan. Sebab dia tengok kita tapi tak nampak Allah. Sebab apa? Wa huwa ma'akum, Allah tu bersama denganmu. Mu tidak terpisah daripada Allah, tapi syaitan tak nampak tu. Maka minta berlindunglah dengan dia, dia tak nampak tu. Dia nampak kita je. Sebab tu dia nak sepelek kita, dia nampak kita, tapi tak nampak bahawa yang jaga kita, yang lindung kita, yang menguasai kita tu, hak tu dia tak nampak. Sebab tu kata Zunun, memintalah perlindungan dengan hak syaitan tak nampak tu. Syaitan tak nampak benda tu. Baik, kemudian Malik bin Dinar berkata, suatu musuh yang dapat melihat padamu sedang kau tidak dapat melihatnya. Ini ulasan Malik bin Dinar pula. Dia kata musuh yang dapat tengok kita, tapi kita tak tengok dia, tak nak tengok dia. Sungguh sukar perlawanannya, memang payah nak berlawan. Hak jenis hak dah nampak depan mata, dah nak buat mana? Nak tembak dah kena, nak tendang tak jadi, nak tumbuk dah boleh, tak apa. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Memang payah, kata Malik bin Dinar, musuh fashion kini ni. Maka payahlah, kecuali jika dilindungi oleh Allah. Jadi nak kabarnya, Malik bin Dinar nak kabar kita, kalau nak berlawan dengan syaitan dengan kederaanmu, tak padam. Sebab tadilah nak berlawan dengan musuh tak nampak ni, benda yang bukan mudah, benda kita tak nampak ni, bukan mudah. Maka sebab itulah kata kena berlawan dengan kudrat, itu bukan. Maka cara berlawannya, mintalah perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah intinya. Jadi inti daripada ajaran yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Atta', dan itu sesuai dengan sarana Al-Quran. Bila kita tahu syaitan ni tak pernah lupa kita, memang nak buat jahat sama, cari lubang je, kita tahu, dan kita tak setara tu pun, kita ingat ke dia, tapi banyak lupa daripada ingat ke dia. Daripada kita sedar berjaga-jaga ni, dengan tak berjaga, banyak tak berjaga dah berjaga ni. Dah kan dia duk menghitar sama kita. Jadi kalau kita tahu keadaannya, maka kata Syekh Ibn Atta', kau kembalilah dirimu kepada Allah. Rujuklah ke dia, baliklah ke dia, hadapkanlah hatimu kepada Allah, mohonlah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dialah yang akan menjagamu. Itu pedoman yang diberikan oleh tokoh-tokoh ulama besar. Maksudnya jangan berasa gagah nak berlawan dengan kederat lah dengan dia. Aku nak mengaji menjadi yang lain, sedap ke berlawan dengan setan. Aku nak mengatik ni sampai tahap hatiku ni jadi ingat, boleh berlawan gagah dengan setan. Jangan main-main gitu tu. Kembali kepada Allah, maksudnya pasrah kepada Allah, hubung hati dengan dia, berpaul hati dengannya, penuh keyakinan terhadapnya, betulkan keyakinan terhadapnya, betulkan pertautan hati dengannya, harapan hati terhadapnya. Hal tu kena betul. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iblis berkata kepada Tuhan, demi kemuliaan dan kebesaranmu. Jadi Abu Sa'id ini, dia kata dia telah dengar Nabi bersabda. Ini hadis lah. Dengar Nabi bersabda, maksud sabda Nabi itu, apa yang Nabi bersabda? Nabi kata Iblis ni telah berkata kepada Tuhan. Dia kata apa? Demi kemuliaan dan kebesaranmu, ya Allah, iaitu apa ni, dia kata kepada Allah Ta'ala, demi kemuliaan dan kebesaranmu, saya, yakni syaitan ni kata, tetap akan menyesatkan anak Adam. Ke mana-mana pun aku tetap akan cari jalan nak sesatkan dia. Ke mana-mana pun, seramai mungkin. Tak kira lah, dia cari jalan. Jadi sebab itu kita ni dilarang mengambil sikap mencelakakan orang. Kalau kita ambil sikap mencelakakan orang, macam kita tupang sekaki duk tolong dia lah. Tupang sekaki tolong dia.
Macam disebutkan dalam apa yang sudah saya sebut dalam riwayat yang dulu dah. Orang tu dah lah kena takat, kena jatuh hukum lagi. Lepas tu kita nak tambah sekali, sikit lagi tambah. Sahabat nak tambah lagi, nak katok lagi. Dak dang katok kok pekong sedipan, dak kena juga. Akhir kali tak ada arah, mulut je lah mendoakan kecelakaan. Itu Nabi tegur. La tu'inu alaihi syaitan. Mu jangan tolong setan. Mu doa uduh dia tu macam mu tolong dia. Sebab memang itu kehendak setan. Setan menghendaki manusia ni celaka. Jadi kalau kita mencelakakan orang, berarti kita duk tolong dia lah. Kita tak sedar tu. Na'udzubillahi min zalik. Kita tak perasan. Orang tak semayang, tak puasa, kita marah kerana perbuatan maksiat dia tu. Tapi bila dia berhenti, cukuplah. Ni kita ni dah. Dia molek dah, berubah dah. Tak pahit lagi ke dia. Kita tak sedar tu. Penyakit kita. Kawan ni dah berubah dah. Ada dah semayang betul dah sikit. Nak marah lagi dia. Nak kata apa? Kita tak sedar. Kita ni ada baka lain. Ada baka lain. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan jauh kita daripada hal-hal yang buruk seperti ini. Saya tetap akan menyesatkan anak Adam selama ada roh di kandung badannya selagi dia hidup. Sebab taklif manusia ni selagi dia hidup. Bila manusia mati tak ada taklif dah. Syaitan pun tak guna dah, aku layan. Orang mati dah. Sudah hilang bahagian taklifnya. Aku nak kacau dia ni sebelum dia mati. Tu bahagian aku nak kacau dia. Mati dah, aku lock je lah. Nak buat benda lagi. Itu kata syaitan, kata iblis. Maka dijawab oleh Allah. Atas kata-kata syaitan ni, Allah Ta'ala jawab seperti yang disebut dalam riwayat ni, demi kemuliaan dan kebesaranku, kata Allah, saya tetap akan mengampunkan anak Adam. Aku tetap akan memberi keampunan kepada manusia selama mereka minta ampun, yakni membaca istighfar kepadaku. Maksudnya manusia andai kata dia bergelumang dalam kejahatan sepanjang umur sekalipun, andai kata dia sedar ujung, dia istighfar, minta keampunan Allah, bertaubat, tetap akan diterima, akan dihapuskan semua lepas-lepas. Inilah yang menduka citakan syaitan. Buah inilah. Ada dua. Satunya kalimah tauhid yang diucapkan, la ilaha illallah. Yang kedua istighfar. Inilah yang menduka citakan syaitan. Kerana apa? Meruntuhkan perancangan-perancangan jahat dia. Kemahuan-kemahuan jahat itu utuh serta-merta. Jadi oleh kerana sudah sampai si kenal ni, kita berhenti dululah, dan insyaAllah akan bersambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.